Selamat sejahtera Puan. Ayat seruan merupakan susunan perkataan yang dituturkan dengan membawa nada atau intonasi seruan. Nada dan intonasi seruan ini adalah untuk melahirkan emosi dan perasaan, contohnya sakit, takut, gelisah dan sebagainya. Dalam ayat seruan, kata seru haruslah ditambahkan. Tetapi ada juga sesetengah ayat tidak akan ada kata seru, tetapi ayat itu akan dikategorikan sebagai ayat seru. Ayat tersebut diklasifikasikan sebagai ayat seruan dengan intonasinya. Contohnya, abangku. Ini merupakan satu perkataan, walau bagaimanapun ini tetap ayat. Ayat ini dikenali sebagai ayat seruan. Walaupun tidak ada kata seru dalam ayat ini, tetapi ayat ini masih dikenali sebagai ayat seru, dan dalam semua ayat seruan, tanda seru adalah wajib di akhir ayat. Maksudnya, selepas perkataan abangku, tanda seru itu adalah penting. Seterusnya, dalam jurnal linguistik tentang ayat perintah dalam novel Kabus di Perbukitan, ayat yang pertama saya kenal pasti adalah ayat suruhan. Ayat suruhan ini mementingkan predikat binaan sesuatu ayat. Contohnya, saya bagi contoh ayat mutu balik. Dalam ayat ini, subjek merupakan mutu, manakala balik merupakan predikat. Dalam ayat ini, mutu boleh digugurkan dan kita boleh biarkan balik itu supaya berdiri sendiri, kerana ayat suruhan ini mementingkan predikat balik. Kita pun faham, dan ayat walaupun itu merupakan satu perkataan, tetapi ia merupakan satu ayat kerana boleh difahami. Selain itu, terdapat juga ayat permintaan dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini, penulis telah mengkategorikan ayat permintaan ini kepada dua bahagian. Yang pertama ialah ayat permintaan langsung, dan yang kedua ialah ayat permintaan tidak langsung. Dalam ayat permintaan langsung ini, kata permintaan wujud secara langsung. Contoh kata permintaan ialah tolong dan minta. Contoh ayat ialah tolong bantu saya menyusun buku. Dalam ayat ini jelas terdapat penggunaan kata permintaan tolong. Dan kita juga boleh menambahkan partikel lah dalam kata permintaan. Contohnya, tolonglah, mintalah. Kita boleh tambahkan partikel lah. Seterusnya, ayat permintaan tidak langsung. Ayat permintaan tidak langsung ini, dalam ayat itu tidak ada kata permintaan seperti minta dan tolong, tetapi ayat itu dikenali sebagai ayat permintaan. Contohnya, boleh bantu saya? Boleh duduk? Dalam ayat ini, walaupun tidak ada kata permintaan, tetapi perkataan boleh itu menunjukkan itu adalah ayat permintaan. Hal ini yang dikatakan dalam ayat permintaan ini, kata permintaan tidak wujud, maka ia dikenali sebagai ayat permintaan tidak langsung.
Seterusnya, dalam jurnal ini terdapat juga ayat tentang ayat silaan. Ayat silaan merupakan binaan ayat yang mempunyai kata silaan. Contoh kata silaan ialah sila dan jemput. Baiklah, ayat silaan ini digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Okay. Contoh ayat, jemputlah masuk. Contoh ayat pertama. Contoh ayat kedua, sila siapkan tugasan itu. Baiklah, dalam ayat silaan ini, khususnya dalam kata silaan, sila ataupun jemput, kita juga boleh menambahkan partikel lah. Contohnya, jemputlah, silalah. Okey, kita boleh menambahkan partikel lah dalam kata silaan. Selain itu, terdapat juga ayat larangan. Ayat larangan terhasil apabila dalam ayat tersebut mempunyai kata larangan seperti jangan dan usah. Ayat larangan ini berfungsi untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik ataupun buruk. Contohnya, jangan conteng dinding itu. Okey, contoh yang kedua adalah usah masuk. Okey, dalam kata larangan ini juga kita boleh menambahkan partikel lah. Secara keseluruhannya, saya dapat menyimpulkan bahawa dalam jurnal ini, penulis telah menjelaskan ayat perintah yang terdiri daripada ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan.